tidak seperti yang dulu. Aku tidak seperti yang dulu. Lama-lama salah itu liriknya. Aku masih ya. Itu kalau tes logika di rumah sakit gila dong ya. Orang sakit gila kalau disuruh nyanyi lagu itu gak dikasih pulang. Lo pernah masuk rumah sakit gila gak? Tunggu dulu. Udah ada. Dia orang tak paham lah. Ini nak buat satu cerita. Lo pernah masuk rumah sakit gila gak? Pernah? Enggak pernah. Lo pernah masuk rumah sakit gila gak? Tak pernah tadi. Oke guys ya. Pernah masuk rumah sakit kajian sama? Ini juga fair. Aku tak kenakan dulu. Ada. Sebab kalau kau jawab berarti kau pernah. Macam mana nak mengenali diri kita ni? Tengoklah, perhatikanlah makanan kita ni. Apa yang kita makan ni kita ingat. Tengok apa yang kita makan ni. Perhatikan. Tengok. Lihatlah apa yang kita makan. Kita ni iblis kah? Kita ini jin kah? Kita ini malaikat kah? Kita ni manusia kah? Haiwan kah? Tengok apa yang kita makan. Kalau kita manusia tak sembarang makan macam haiwan. Kalau kita ni manusia tak sembarang makan, tak semua dimakan, ya. Ada akal, guna akal. Manusia itu selalu menggunakan akalnya. Sebagaimana Nabi kita. Kan ada contoh, ada khuswatun hasanah. Siapa khuswatun hasanah kita? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu contoh manusia. Kalau tak tahu diri kita ini manusia, tengok contoh. Ketahuilah ya, untuk mengenali, mengetahui, memahami apa diri kita ini, siapa diri kita ini. Marilah kita ya, bukalah pemikiran kita, bukalah rasa kita ya, bukalah hati kita. Bagaimana nak tahu siapa diri kita ini? Yang semudah-mudahnya marilah kita melihat, menilai apa yang kita makan. Kan banyak sekarang pelajaran, banyak pengajaran, banyak ilmu. Kenal diri rata-rata, maka kenal Tuhan yang nyata. Ya, banyak kan sekarang nih. Man arafaha nafsahu faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu fasada jasad. Siapa kenal dirinya, siapa kenal diri zahirnya, maka akan mengenal Tuhannya yang zahir. Jadi kenalilah dulu diri zahir, maka akan mengenal diri Tuhan yang zahir. Diulang ya. Barang siapa, sesiapa
yang mengenal diri zahirnya yang nyata, maka akan mengenal diri Tuhan zahirnya yang nyata. Nak ulang lagi. Nih, nak ulang lagi. Barang sesiapa ya, bukan Islam saja, bukan. Barang sesiapa, semua sekali umat ya, mengenal diri zahirnya nyata, akan mengenal diri zahir Tuhannya yang nyata. Jangan dibalik-balik, jangan diputar balik, sangsut, songsang. Jadi kalau mengenal diri zahir nyata, maka kenal diri zahir Tuhan yang nyata. Kena ingat baik-baik. Kenal diri zahir nyata, kenal diri zahir Tuhan nyata. Jangan nak melihat Tuhan. Ini kenal. Ya. Mengapa pula sampai nak tengok Tuhan? Mengapa pula sampai nak jumpa Tuhan? Mengapa pula sampai menilik Tuhan? Ini apa? Ilmu apa? Judulnya kan mengenal diri. Bukan saya tak tahu nak tengok Tuhan. Bukan. Ini Bang Hadi belum paham. Belum sampai. Yang belum paham tu engkau. Kenapa aku cakap engkau belum paham? Yang kau ajarkan ini, yang kau belajar tu, man arafaha nafsahu. Sesuatu nafsu yang menahu, yang mengetahui diri zahir. Arafaha rabbahu. Mengenal Tuhan yang zahir pula. Jangan nak mengenal Tuhan yang gaib. Sangsut. Sampai bila masa engkau tak kena, tak dapat. Sebab man arafaha nafsahu. Siapa? Bukan Islam. Bukan Islam saja. Hindu kah? Buddha kah? Nasrani kah? Sebab Al-Quran ini rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan Islami, bukan, rahmatan lil alamin. Itu makanya kepada Nasrani, kepada Buddha, kepada Hindu, bukan musuh itu, bukan orang kafir. Nak buka masalah kafir ni, terkena muka sendiri. Boleh terkena muka engkau sendiri. Nak cakap orang kafir, engkau sendiri kafir, engkau tak tahu. Ni aku buka ni sekarang. Bukan tak banyak man arafaha. Ma'rifat. Jadi kalau kita ni nak mengenal diri zahir nyata, habis mestilah kenal diri zahir Tuhan yang nyata. Jangan nak masuk kepada Tuhan yang gaib. Tahu diri, Itulah pasal guru jahil. Belajar makrifat itu belajar mengenal. Kenal mengenal. Ilmu makrifat ini kenal mengenal. Bukan ilmu nak tengok Tuhan, nak menilik Tuhan, nak berjumpa Tuhan, nak menyaksikan Tuhan. Bukan. Paham ini. Guru-guru makrifat. Kalau ada di dalam ni guru makrifat yang tengok video ni, aku bagi paham kau, Awaludin ma'rifatullah, makna dia awal-awal keyakinan, awal-awal hukum, awal-awal agama. Nak mengenal Allah, itu dipanggil awaludin ma'rifatullah. Bukan awaludin nak tengok Allah, nak menyaksikan Allah, nak menilik Allah, nak memandang Allah. Faham? Guru makrifat, Lalu macam mana sampai ke Tuhan? Lalu macam mana nak sampai menyaksikan Tuhan?
Macam mana sampai nak menilik Tuhan? Engkau belum lagi, sebab engkau masih tahap makrifat. Sebab engkau masih duduk di makrifat. Engkau level makrifat. Paras engkau paras makrifat. Tingkat makrifat. Jangan kau nak cuba-cuba tengok Tuhan, menilik Tuhan, menyaksikan Tuhan. Engkau bukan duduk di saksi menyaksi, bukan saksi dipersaksikan, bukan saksi menyaksikan. Belum lagi. Engkau baru tahap, baru level kenal mengenal. Itulah makrifat. Jadi pun kalau habis ilmu makrifat engkau tu, kalau habis kau sudah duduk di makrifat, dah penamat makrifat, kesudahan makrifat, baru kenal Tuhan. Itu makanya engkau cakap tengok Tuhan boleh dengan biji mata engkau. Sebab apa? Yang kau tahu tu makrifat. Kelas engkau kelas makrifat. Kedudukan kau kedudukan makrifat. Itu pasal engkau cakap nak menilik Tuhan, nak memandang Tuhan boleh dengan mata jahil. Engkau fikir Tuhan tu macam engkau kah? Mari kita turun lagi ke bawah. Boleh faham. Beginilah belajar, nak pandai, nak tahu, nak faham. Jadi kalau kita ni nak mengenali diri Tuhan yang jahil, kena dulu. Kenali diri kita ni yang jahil. Macam mana nak kenali diri kita ni yang jahil ni? Ni jasad ni, syariat ni, macam mana nak kenal dia? Jangan tahu ni badan ni, tubuh ni jasad, tubuh jasad. Apa jasad ni? Dari mana? Jasad ni dari mana? Datang dia dari mana? Macam mana kita nak tahu? Tubuh yang tercogok ni, tubuh kasar ni, macam mana? Jangan nak mata kasar, mata jahil, mata kasar ni. Mata yang tercogok ni boleh tengok yang gaib. Boleh tengok yang kadim. Makrifat ni kenal mengenal. Belum tentu dikenal. Kalau engkau tu kenal Tuhan, Tuhan kenal engkau tak? Itu one way. Tahu one way? Faham? Kamu tahu kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu tahu tak kepada kamu? Macam mana kita nak tahu diri jasad kita ni? Diri jahir ya? Ini bercerita diri jahir. Jangan kau cakap diri jahir ni dah sampai pula diri yang gaib. Nak tengok yang gaib pula. Kita cerita jahir. Kaji jahir. Dah habis kaji jahir, nak tengok yang gaib. Kau harus duduk di gaib. Baru kau berjumpa dengan yang gaib. Ini baru habis makrifat saja. Dah buat buku lah, buat kitab lah. Tulis sana sini, tulis sana sini. Akhirnya menyesatkan umat. Kalau kau seorang sesat tak apa-apa. Macam mana nak mengenali diri kita ni? Tengoklah, perhatikanlah makanan kita ni. Apa yang kita makan ni kita ingat. Tengok apa yang kita makan ni. Perhatikan. Tengok. Lihatlah. Apa yang kita makan ni. Kita ni iblis kah? Kita ini jin kah? Kita ini malaikat kah? Kita ni manusia kah? Haiwan kah? Tengok apa yang kita makan. Kalau kita manusia, tak sembarang makan macam haiwan. Kalau kita ni manusia, tak sembarang makan. Tak semua dimakan. Ada akal, guna akal. Manusia itu selalu menggunakan akalnya. Sebagaimana Nabi kita. Kan ada contoh, ada khuswatun hasanah. Siapa khuswatun hasanah kita ni? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu contoh manusia. Kalau tak tahu diri kita ni manusia, tengok contoh. Haiwan tak makan makanan manusia. Kenapa haiwan tak makan manusia? Dia tak ada pikiran, dia tak ada akal. Semua dimakannya. Itu menandakan dia haiwan. Sebab apa? Tak pandai pilih makan. Tak pandai. Mana bangkai,
mana yang tak bangkai, semua dimakannya. Boleh digigit, boleh dimakan. Jadi kalau ada manusia nak ikut cara hewan, apa tu? Jin, setan suka makan yang najis, suka makan yang kotor-kotor. Isi perut hewan dimakan, ususnya, tempat taiknya, tempat kotorannya. Nak makan daging, makan dagingnya. Ini seperti tank dimakan. Tempat kotoran. Sembelih ayam, hati ayam, jantung ayam, tempat berak ayam, tempat beraknya semua dimakan semua. Itu najis lah, tahu tak? Tempat kotoran, usus, jantung, hati, itu semua benda kotor, benda najis. Tak apa-apa, tak apa-apa, kau makanlah semua. Ingat, manusia ni ada tingkatannya, ya. Manusia ni bermacam-macam. Ada kaum awam namanya, ada golongan awam, ada golongan hawas, ada golongan hawasul hawas. Kita nak yang mana? Nak yang awam? Boleh. Hantam semua, makan semua, boleh. Kalau Al-Quran tak ada tulis haram, hantam semua, Semua tu ada tingkatan. Nafsu ada tingkatannya, Islam ada tingkatannya, keimanan ada tingkatannya. Semua ada. Manusia pun ada. Kalau nak tahu manusia, kalau nak tahu tingkatan manusia, kita ni masuk orang awam kah? Kita ni masuk golongan hawas kah? Masuk golongan hawasul hawas? Tengok cara makan. Mudah kan? Mudah. Hanya haiwan yang suka makan hewan. Hanya jin yang suka makan najis. Daripada ni tahulah kita siapa diri kita ni. Mudah kan? Ini bukan nak mengenal diri teori aja. Cakap saja pandai. Macam mana nak tahu? Apanya yang nak mengenal diri, macam mana? Yang pertama, yang keduanya, tahu tak Allah tu Maha Suci? Faham tak? Ingat tak kalau Allah tu Maha Suci? Tahu tak? Budak kecil pun tahu kan? Faham kan? Allah tu Maha Suci. Kalau kita ni manusia yang kotor, kalau kita manusia yang najis, mau tak Allah sama kita? Mau tak? Boleh tak dapat hidayah tu? Kalau kita ni maha kotor, maha tak suci, mata ada taik dia, ada najis, telinga ada najis, hidung ada najis, mulut ada najis, kuku ada najis. Mana lagi aku nak sebut? Mana yang tak ada najisnya? Lagi dalam perut kan, najis kan? Mau tak? Mau tak Allah tu sama kita? Kalbu mukminun baitullah. Nakkah dapat hidayah? Boleh dapat hidayah kah? Boleh dapat ketenangan tak? Itu makanya siapa yang tak mengenal makanannya, tak akan mengenal dirinya. Tak ingat apa yang dimakannya, tak memikirkan apa yang masuk ke dalam perutnya, dia tak akan pernah kenal dirinya. Tak akan pernah. Ini bukan makrifat. Hang tahu hang tu makrifat. Mana ada makrifat belajar macam ini? Ada tak? Buka tu buku-buku makrifat tu. Buka. Banyak kan? Banyak ni orang makrifat ni tak sembahyang. Itu makanya orang syariat ini mengatakan makrifat ni sesat. Itu makanya orang yang duduk di ilmu makrifat, orang yang mengamal ilmu makrifat, banyak sekali yang mengkaji dengan sesat. Kenapa engkau dicakap orang sesat? Engkau sendiri yang membuat engkau sesat. Itu makanya orang kata kau sesat. Jangan marah engkau. Sebab engkau tak sembahyang. Dah kenal. Baru kenal Tuhan, baru ilmu mengenal, kau tak sembahyang kan? Itu engkau belum menyaksikan Tuhan. Engkau belum nampak Tuhan. Engkau belum memandang Tuhan.
Kau dah tinggalkan Tuhan. Itu makanya kau tak sampai-sampai ke Tuhan kau. Sebab engkau tak tahu sembahyang, tak tahu diri sembahyang, tak faham sembahyang, tak tahu makna sembahyang. Yang kau tahu tu, yang kau buat tu, itu gerak sembahyang, itu kerja sembahyang, hukum sembahyang, rukun sembahyang, baca sembahyang, doa sembahyang, cara sembahyang, perbuatan sembahyang. Yang kau buat tu bukan kau saja boleh buat, ya. Cina pun boleh buat tu. Cina, India pun boleh buat macam kau buat tu. Apa susah? Baca, hafal, tegak, rukuk, sujud. Engkau cakap engkau saja boleh buat. Budak-budak pun pandai buat. Apa bezanya kita ni dengan budak-budak? Kata makrifat, tapi sembahyang kita sama dengan budak-budak. Berapa banyak orang yang duduk di makrifat yang mengatakan dirinya ahli makrifat, banyak kes. Kalau tidak diusir orang kampung, ya, kena fitnah, kena keji, banyak. Sebab apa? Yang kau tahu itu awaludin ma'rifatullah. Makrifat itu ilmu nak mengenal. Tapi engkau mengajarkan orang jumpa Tuhan. Sebab engkau tak faham, tak mengerti, tak erti makna ma'rifatullah. Ini aku bagi tahu kau, ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bukan nak jumpa Allah, bukan nak tengok Allah, bukan nak menyaksikan Allah. Faham kau? Kalau tak faham ma'rifatullah, tanya. Buka buku. Tanya dengan orang Arab, apa tu maknanya ma'rifatullah? Guru ma'rifatullah bercerita nak tengok Tuhan, nak tilik Allah, nak memandang Allah. Boleh dipandang Allah. Tak ada mata pun boleh. Tak pakai biji mata pun boleh. Cerita apa engkau nak memandang-mandang Allah pula? Engkau duduk di makrifat. Kalau tak faham jadi guru, jangan jadi guru. Jadi hantu lagi bagus. Kembali lagi kita ni, ya. Balik lagi Adam Family. Ini untuk Adam Family ni. Jangan keluar daripada rule dia. Jangan keluar daripada garis. Macam mana tadi kita ni nak kenal diri kita ni? Semudah-mudahnya mengenali diri zahir. Yang Bang Hadi cakap ni diri zahir. Belum lagi nak mengenali diri batin. Ini ada bab dia. Mengenali diri zahir, ilmu mengenali diri zahir. Mengenali diri batin, ilmu mengenali diri batin. Mengenali diri gaib, ilmu mengenali diri gaib. Itu makanya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Yang kau tahu tu makrifat saja. Itu makanya engkau terlipat. Faham kau terlipat? Engkau faham tak ada diri batin? Ada tak? Kalau engkau tak tahu diri batin, engkau belajar lagi, ya. Jangan nak jadi guru. Belajar lagi. Kalau nak mengenal diri batin, bukan dengan diri zahir. Nak mengenal diri batin bukan dengan diri zahir. Ini kontam aja semuanya. Tak tahu sempadan. Jangan lagi kau nak tengok Allah. Jangan lagi kau nak memandang Allah. Jangan lagi kau nak menilik Allah. Tengok diri kau saja kau tak boleh. Memandang diri kau saja kau tak boleh. Pembohong. Ni aku cakap ni, kau tengok diri kau sendiri saja tak boleh. Penipu, pembohong, kau tak boleh. Sebab engkau tak tahu ilmunya. Kenapa aku cakap engkau tak tahu ilmunya? Engkau cakap dah memandang menilik Tuhan. Engkau duduk di makrifat. Macam mana kau nak tengok diri zahir? Mari kita cerita diri zahir dulu. Kau nak guna cermin. Itu bukan diri kau. Yang kau tengok tu bukan diri kau. Cermin yang tengok engkau. Makanya engkau ada dalam cermin. Kalau engkau tengok cermin, bukan engkau tengok diri engkau. Cermin tengok diri kau. Makanya engkau ada dalam cermin.
Paham? Kalau kau nak paham ya. Ini kau tengok cermin, engkau cakap kau tengok diri engkau. Itu bayangan diri engkau lah balol. Yang diri kau, yang diri zahir kau tak pernah nampak. Karena bukan levelnya yang kau pelajari itu. Bukan. Kau belum masuk level diri yang terdiri, diri yang terperi, diri yang tersembunyi. Engkau belum masuk ke situ. Jadi kalau kau tak paham, kalau nak paham, boleh kita berbagi, saudara. Ini bukan marah, ini hak. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana zahuqa. Tak bayar, free, tak pakai syarat. Mai kau datang sini. Tak adalah macam-macam kau ada buku, ada PCD ke, ada YouTube ke, apa semua hantu bangkit ada semua. Tak payah. Tak payah nak cari glamour, nak cari nama, tak ada. Kalau bercerita, tilik menilik, mandang memandang, tengok menengok, saksi menyaksi, itu di musyahadah, bro. Ilmunya namanya musyahadah. Paham? Tak pernah dengar engkau kan? Yang kau dengar tu makrifat. Di mana gurunya tu? Pernah dengar tak? Guru musyahadah. Kenyataan yang gaib. Pernah dengar tak? Ada bukunya? Ada kitabnya? Pernah tak kau berjumpa dengan kitab musyahadah? Syahadah. Bukan sahadat. Bukan sahadat. Cari itu ya, kitabnya. Al-Musyahadah. Mari kita turun lagi ke bawah lagi. Kita cari bawah-bawah saja dulu. Bawah saja belum habis. Dan nak melipat-lipat. Allah melipat-lipat. Apa tadi? Makrifat tu sadar diri kita dulu ya. Pandai. Tu makanya belajar tu jangan dengan satu guru. Macam budak dekat sekolah. Ada guru matematik. Ada guru biologi. Ada guru fisika. Ada guru sains dalam satu sekolah. Jadi banyak pandai. Ini engkau pegang makrifat, syariat engkau tak pegang. Orang cakaplah kau sesat. Padahal engkau tahu hakikat tanpa syariat, pandai engkau cakap, batal engkau cakap kan? Syariat tanpa hakikat sia-sia. Syariat tanpa hakikat, tubuh tak bernyawa. Hakikat tanpa syariat, ruh tak berjasad. Bangkai yang berjalan. Ini tidak mata zahir, mata batin. Di mana letaknya mata batin? Di mana? Di mata engkau tu? Mata batin tu di mata engkau, letaknya di mana? Coba, kalau engkau tu betul-betul guru, mata zahir semua tahu, budak kecil pun tahu, ya kan? Bini kau pun tahu. Mata batin tu di mana letaknya? Mana tempatnya mata batin tu? Kalau memang kau guru makrifat, di mana? Baru mata. Allahu Akbar. Tak boleh jawab engkau kan? Di mana letaknya mata batin tu? Belum aku cakap lagi engkau telinga, belum aku cakap kau akal, belum lagi aku cakap engkau tu hati, belum aku. Kalau hati zahir semua tahu, bro, terang matahari, lagi terang Allah. Kenapa kau tak nampak Allah? Engkau ni ngajar makrifat, kau mengajar ilmu apa? Kenapa kau tak menilik? Kenapa kau tak memandang? Subhanallah. Apa pula engkau ni nak membanding-bandingkan dengan matahari? Engkau tahu tak? Allah tu laisa kamislihi syai'un. Allah laisa kamislihi syai'un. Tak boleh kau banding-bandingkan dengan sesuatu apapun juga. Faham tak? Tak boleh dibanding-bandingkan. Tak boleh disama-samakan. Tak boleh diumpama-umpamakan. Engkau kan tahu tu. Tahu kan engkau kan? Guru.
tak berjirim, tak berjisim, tak berzat, tak bersifat, tak beraf'al, tak berasma, tak bertempat, tak berwujud, tak berasa, tak ada huruf, tak ada bunyi, tak ada rupa. Kau nak memandang dengan biji mata kepala otak kau? Dengan mata zahir sekalipun lah, dengan mata kasar lah. Macam mana pula engkau guru makrifat, ahli makrifat, nak memandang Allah? Tak sangsut kau tu. Level kau level makrifat. Aku dapat guru macam ini memang ku sekat habis kau. Kembali lagi kita ni, balik lagi, turun, jangan tinggi sangatlah. Dah nak menengok-nengok Tuhan, nak jumpa Tuhan pula. Ingat tu, laisa kamislihi syai'un. Tapi Bang Adi, boleh tak kita jumpa Tuhan? Boleh. Kenapa pula tak boleh? Nyata ke Tuhan tu? Nyata senyata-nyatanya. Kalau nyata tu wujud. Tapi bagaimana caranya? Bukan dengan ilmu makrifat. Inilah banyak sekali manusia jahil, manusia jahanam ni. Bukan aku salahkan ilmu makrifat. Ini orang makrifat. Syariat pun juga, fiqh pun juga, tarekat pun juga, hakikat pun juga, tauhid pun juga, tasawuf pun boleh. Kau nak cakap apa ilmu? 7 tingkatan ilmu. Bukan nak tunjuk ilmu dengan kau, bukan nak berbangga-bangga, bukan sombong. Berbagi kita ni. Kau nak aku bagi. Berapa bayarnya? Mana ada bayar? No cash. Sebab aku dulu ambil tak pakai cash juga. Tak pakai duit lah bro. Tak ada. Tak adalah kain berkayu-kayu, tak ada ya. Kambing pakai emas tu 10 gram. Ada pula lagi, ya Allah. Apa hubungannya? Apa kena mengenanya ilmu dengan ayam, ilmu dengan subhanallah. Apa hubungannya? Apa kena mengena? Bawa kambing. Apa hubungannya? Yang nak diambil ni ilmu. Kenapa ada hewan pula? Harus sembelih hewan lah, harus sembelih ayam lah, harus ada pisang lah, apa? Bunga lah. Engkau ni guru ke bomo? Aku bukan nak singgung bomo ni bukan. Itu apa nama dia? Itu kerja kau, tak apa-apa. Boleh ke? Boleh. Menurut kau boleh? Kau nak bomo ke? Nak spiritual ke? Nak ahli nujum ke? Nak ustaz ke? Nak ulama, nak kiai ke? Apa ke? Boleh. Aku tak salahkan tu semua. Bagus tu. Tapi baik-baiklah yang betul. Jangan nak menyesat-nyesatkan orang. Kalau engkau ustaz aja, jangan nak jadi bomo pula. Kalau bomo, jangan nak jadi ustaz. Ini mana bomo, mana ustaz. Ingat, inna lillah wa inna lillah ilaihi rajiun. Ya. Di mana tu? Duduknya di mana? Kembali lagi kita mengenal diri lagi, dari awal lagi balik. Ketahuilah Allah itu maha suci. Kemahasuciannya ya mencakupi seluruh sekalian alam. Karena kita tak paham dengan kemahasucian, keadaan kemahasucian Allah ni, kita ni tak pernah mau menjaga kesucian kita ni. Tak mau memelihara kesucian kita ni. Yang kita ni dilahirkan ni suci, bersih, sempurna. Sebab banyak yang sudah kita jalani, yang sudah kita lupa dengan kemahasucian Allah tadi itu, kedudukan kemahasucian itu. Paham tak? Ketahuilah kita ni dari yang maha suci. Sebab inna lillah wa inna lillah ilaihi rajiun. Kita ni awal mula kita ni maha suci. Apa buktinya? Inna lillah wa inna lillah.
Karena engkau tak tahu engkau ni dari Maha Suci, engkau tak pernah menjaga kesucian diri engkau, kesucian batin engkau, kesucian zahir engkau, kesucian mata engkau, kesucian hati engkau, kesucian perasaan engkau. Kau tak pernah jaga kesucian perut engkau, kesucian mata engkau. Sebab ini tidak di makrifat duduknya, bro. Yang kau tahu tu makrifat aja. Ya kan? Kau tak tahu ni kan? Sudahlah. Panas aku dengar-dengar berita-berita ni. Banyak masuk berita dengan Bang Hadi. Banyak yang buat laporan ke Bang Hadi ni. Dia report ni macam mana ni Bang Hadi, macam mana lah. Ya. Kau tanyalah dengan guru kau tu.